ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Yang dikasihi pengungsi masjid, khususnya AJK Jurusan Masjid Babul Ibadah, para imam Jurusan Masjid Bila, Siok dan jaga kawasan, khususnya hadirin hadirat mukminin mukminat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini bersama-sama untuk kita sama-sama memeriahkan majlis seminar semua berzikir anjuran Masjid Babul Ibadah dengan kerjasama Universiti Agama Islam dan ada Istiadat Melayu di Perlis dan Jabatan Muslim di Perlis. Alhamdulillah, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada tuan-tuan dan puan yang sudah hadir pada pagi yang berbahagia ini. Okey, tanpa kita melengahkan masa dengan ini, saya menjemputlah yang berbahagia Ustaz Ahmad Adnan bin Fadil selaku Panel Syariah Jabatan Muslim Perlis bagi sesi ataupun slot yang pertama bermula pada pukul 9 pagi hingga 10 pagi dengan tajuk kepentingan dan kelebihan berzikir. Tanpa lagi bersama dengan ini, saya menyebut yang berbahagia Ustaz supaya terputar bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang dikasihi pengurusi serta sekalian panitia kuasa masjid, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang barakah ini, pertamanya mari sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah menghimpunkan kita dalam majlis ilmu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya majlis ilmu ini tergolong dalam majlis zikir, majlis ilmu tergolong dalam majlis zikir. Dan Nabi SAW menyebutkan kelebihan orang-orang yang berhimpun dalam majlis zikir. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Idza marartu bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu bertemu dengan taman-taman syurga, maka singgah dan ambillah faedah daripada majlis tersebut. Apabila ditanya kepada Nabi SAW, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang kamu maksudkan dengan taman-taman syurga yang kalau berjumpa dengan taman syurga singgah? Apa maksudnya ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW menjawab, "Hilaqul zikri." Iaitulah perhimpunan-perhimpunan di mana di situ manusia ingat kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi meneruskan lagi sabdanya, "Fa inna lillahi sayyaratin minal malaika yatlubuna hilaqad dzikr fa idza ataw alaihim hafu bihim." Ada malaikat-malaikat Allah yang mana ditugaskan oleh Allah untuk turun ke dunia ini. Kata Nabi SAW, ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk turun ke langit, turun ke dunia ini. Yatlubuna hilaqad dzikr, untuk mencari kelompok-kelompok zikir, kelompok-kelompok manusia
duduk untuk mengingati Allah. Dan apabila mereka berjumpa dengan kumpulan atau kelompok itu, hafu bihim, mereka akan duduk melingkungi mereka, bersama dengan mereka. Hadis sebagaimana dicatat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Azkar, kitab Al-Azkar daripada Abu Nuaim bin Hiliyah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, mudah-mudahan dalam majlis kita ini, walaupun kita tak nampak, tapi ada bersama kita malaikat-malaikat Allah yang melindungi kita, yang bersama dengan mereka mendoakan rahmat dan keampunan Allah untuk kita, insya-Allah. Pada pagi ini, sebagaimana tajuk yang disebut oleh Musi tadi, kita ingin melihat kelebihan zikir. Karena di antara amalan yang mudah tetapi pahalanya sangat besar dan berganda-ganda, iaitulah zikrullah. Sebelum itu, tuan-tuan sekalian, sebelum kita menyebut ataupun kita melihat hadis-hadis Nabi SAW tentang kelebihan zikir ini, sebelum itu kita nak faham dulu apa dimaksudkan dengan zikrullah. Zikr bahasa Arab, bahasa kita, iaitu ingat. Zikrullah makna mengingati Allah Ta'ala. Jadi sebab itu dalam masyarakat kita, bila sebut dengan zikir, yang tergambar dalam kepala kita ni adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, istighfar, selawat dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu hanyalah sebahagian daripada zikir. Itu ataupun secara tepatnya kita sebut sebagai lafaz-lafaz zikir. Zikir ini sebagaimana disebut sendiri oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar. Kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi ini merupakan kitab yang di antara kitab yang termasyhur, yang terkenal, yang menjadi rujukan bukan saja oleh ulama, malah orang awam sendiri pun, tuan-tuan dan puan sendiri pun boleh, kalau nak tahu zikir-zikir waktu pagi, petang, zikir lepas solat, zikir dalam solat, zikir mana apa saja zikir yang maksud daripada Nabi SAW. Di antara rujukannya adalah kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Kitab ini asalnya bahasa Arab dan sudah ada terjemahan. Dalam bahasa Melayu. Disebut di awal kitab dia ini, dia kata, "I'lam anna fadilat al-dhikri ghairi mahsuratin fi tasbih, ghairi mahsuratin. Inna fadilat al-dhikri ghairi mahsuratin fi tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa nahwi." Ketahuilah, kata dia, ketahui olehmu bahwasanya kelebihan zikir itu tidak terhenti pada bertasbih, tasbih yang la subhanallah, ataupun tahlil, iaitu la ilaha illallah, wa tahmid, ataupun tahmid, mengucapkan alhamdulillah, wa takbir, iaitu mengucapkan Allahu Akbar, wa nahwiha, dan seumpamanya, istighfar, selawat dan sebagainya. Kata dia tidak terhenti, terbatas pada itu saja. Bila Allah Ta'ala suruh dalam Quran kita banyak berzikir, dalam hadis pun kita banyak berzikir, kata dia jangan kita faham yang banyak berzikir itu sekadar tasbih, tahmid itu saja, kata dia. Bal kullu amilin lillah. Tetapi kata dia, semua orang yang beramal lillah, kerana Allah, bita'atin, dengan suatu amalan ketaatan, fahuwa zakirun lillah, maka dia berzikir kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, tuan-tuan yang mulazamah, yang sentiasa hadir salat berjamaah, mana tuan-tuan hadir majlis zikir. Kerana di antara sebesar-besar amalan untuk manusia ingat pada Allah adalah sembahyang. Yang salat itu, walaupun dalam masyarakat kita Melayu ini kita tak pernah sebut solat itu zikir, tapi itulah sebesar-besar zikir sebenarnya, sembahyang.
Apa dalilnya? Apa dalil bahwasanya salat adalah zikir? Yaitu firman Allah Ta'ala sendiri dalam Quran kepada Nabi Musa AS. Kerana salat ini bukan saja kita umat Nabi Muhammad, semua umat daripada Nabi Adam AS sampai kepada kita ini disyariat oleh Allah dengan salat. Semuanya berbeza waktu. Jadi Allah menyebutkan Nabi Isa AS, wa aqimis salata lidzikri, wahai Musa, dan dirikanlah olehmu akan salat lidzikri, untuk ingat kepadaku, untuk ingat kepadaku. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Selalu kita baca, kita kata ayat itu ada lagi sambungan depan, wala dzikrullahu akbar. Faedah salat untuk mencegah. Salat itu sembahyang boleh mencegah kamu daripada keji dan munkar. Tapi Allah Ta'ala sebut di ujung, dan mengingati Allah itu lagi besar faedah. Jadi faedah yang kamu dapat daripada salat itu iaitu kamu mengingati Allah, itu akbar, lebih besar faedah. Jadi tuan-tuan dan puan oleh Allah Ta'ala sekalian, kenapa kita ingatkan ini? Zikir ini luas. Kerana ada di sana tuan-tuan sekalian, dalam masyarakat kita ini, orang yang dia berzikir dengan zikir sunnah, tasbih, tahlil, puluhan ribu, ratusan ribu kadang-kadang, tapi dia tidak jaga sembahyang. Ada pula yang bersuluk sebagai contohnya, 40 hari dia bertapa di gunung sebagainya, 40 hari. Kita bayangkan kadang 40 hari berapa Jumaat dia tinggal. 40 hari berapa kali Jumaat? Satu bulan ada 4 Jumaat. Yang satu bulan ada 4 Jumaat, 4 minggu ada 4 kali Jumaat. Dia berzikir. Orang tanya sebab apa? Saya bersana pun bukan duduk saya saja. Saya duduk di sana, saya bertapa, saya berzikir kepada Allah 1 juta, 2 juta kali. Itu kau berzikir kepada Allah dengan zikir yang sunat. Kamu orang lelaki tak ada Jumaat, hukumnya macam mana? Jadi bolehkah kau mencapai martabat ketakwaan kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah yang sunat, dan pada yang sama kau meninggalkan kewajiban? Dia kata, saya musafir 40 hari. Ya, kalau musafir, kalau ikut mazhab Syafi'i ini pun, bila dah tinggal di satu tempat itu lebih 4 hari, dia jadi mukim. Orang mukim wajib Jumaat. Jadi sebab itu tuan-tuan, ini yang kita nak betulkan. Ibadat ini termasuk zikir, kita mesti atur mengikut keutamaan. Yang fardu dulu. Yang fardu dulu. Setelah yang fardu itu, maka selepas itu barulah kita sambung dengan zikir-zikir lain yang sunnah. Mesti ikut keutamaan itu. Jangan kita mengutamakan amalan-amalan yang sunnah, yang utamakan amalan-amalan yang fardu, kemudian setelah itu barulah pergi kepada yang sunnah, dan utamakan zikir yang maksud daripada Nabi SAW. Bahkan zikir-zikir yang maksud daripada Nabi itu pun ini dah cukup, memadai. Tak mampu dah kita nak jaga itu pun, daripada kita nak tambah dengan zikir yang kadang-kadang membebankan kita, tapi pahalanya mungkin tak setara mana pun. Dan pahala dan kesannya tidak setara mana pun. Jadi kerana itu tuan-tuan, ulama-ulama muktabar, Imam An-Nawawi rahimahullah, ada imam-imam yang besar, mereka menekankan sungguh-sungguh, dipanggil ketepatan dalam beramal, dan ketepatan dalam kita beramal. Dan ini yang menyebabkan tuan-tuan sekalian kena rajin mengaji. Biarlah kita buat ibadat itu, walaupun sedikit, walaupun sederhana, ibadat itu tepat dan juga pahala yang besar. Dan pahala yang besar. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dan puan bangun malam, bangun pada malam hari, bertahajud 2 jam, 3 jam. Tapi kalau tak tutup dengan hadir salat subuh berjamaah, dia jadi tak elok, rugi. Kita maksud yang lelaki lah. Sebab apa?
Sebab di sana ada hadis Nabi SAW menyebutkan, man shalla subha, atau kama qala Nabi SAW, barang siapa yang mengerjakan sembahyang subuh berjamaah, faka'annama dia sama seperti mana bangun bersolat sepanjang malam. Itu sembahyang subuh berjamaah. Di hadis sembahyang subuh berjamaah 2 rakaat sembahyang subuh berjamaah. Kata Nabi, dia sama seperti bangun sembahyang, bangun beribadat sepanjang malam. Dan barang siapa yang hadir sembahyang isyak berjamaah, dia sama seperti bangun beribadat separuh malam. Jadi kalau tuan-tuan dan puan sekalian bangun malam sembahyang tahajud, paling-paling lama 2 jam. 2 jam bukan sepanjang malam. 2 jam ni. Tapi kalau tuan-tuan bangun tahajud, kemudian tutup dengan witir, hujung itu hadir sembahyang subuh jamaah, itu baru witir, baru jadi elok. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian. Dan ada lagi ibadat-ibadat yang lain tuan-tuan kena pelajari, kena tengok fadilat dia, kena kelebihan dia. Ada bagian kita ni kena kita tanpa pandang, kita masuk dalam masjid macam hari ni tuan-tuan sekalian, kita masuk dalam masjid sekarang pukul 9. Tuan-tuan dan puan masuk, kemudian sembahyang sunat dalam masjid sahaja. Rugilah. Sebab waktu ni waktu duha. Waktu ni adalah waktu duha. Sembahyang duha tuan-tuan sekalian, kelebihannya tak terkira. Sembahyang duha, sembahyang sunnatul muakkadah. Jadi sebab itu Tahiyatul masjid ini dia akan dapat dengan apa saja sembahyang. Yang menjadi makruhnya apabila tuan-tuan dan puan masuk dalam masjid terus duduk tanpa sembahyang, hukumnya makruh. Tapi kalau tuan-tuan masuk sembahyang dia saja, dia tahiyatul masjid ini adalah sunat yang kecil. Dan kalau tuan-tuan dan puan sekalian dah tahu dah sekarang waktu duha, masuk terus saja sembahyang duha, maka dapatlah pahala salat duha. Itu semua tuan-tuan sekalian, ilmu-ilmu ini tuan-tuan akan tahu apabila kita belajar mengaji. Jadi kerana itu proses pengajian ini tuan-tuan jangan mana tak boleh berhenti semua hidup kita. Termasuk duduk dalam majlis ilmu ini macam kita duduk sekarang ni adalah majlis zikir. Dan sangat besar pahalanya. Tuan-tuan duduk kemudian dengar ustaz mengajar. Sepanjang tuan-tuan sedang duduk dalam majlis ini, pahala berjalan bersama dengan malaikat. Malaikat yang hadir sama dengan kita pun, mereka juga mendoakan malaikat ampunan Allah untuk kita. Tuan-tuan dan sekalian, bila-bila masa pun tuan-tuan cuba ingat hadis supaya sentiasa bersemangat untuk mengaji, untuk menuntut ilmu. Hadis di mana Nabi SAW menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang melalui satu perjalanan untuk mencari satu ilmu, Allah akan mudahkan perjalanannya untuk ke syurga. Jadi keluar daripada rumah, bukan nak pergi ke Bendang ke, bukan nak pergi Nak ke, bukan nak pergi supermarket ke. Awal itu, dalam kepala itu nak cari ilmu, nak mengaji agama, nak faham tentang Islam, akidah, amalan. Maka kata Nabi SAW, Allah akan memudahkan perjalanan kita ke syurga. Sahhalallahu lahu tariqan al-jannah. Di samping tentang waslian di mana sana banyak hadis-hadis yang lain, di mana Nabi SAW menceritakan bahawa orang yang keluar daripada rumahnya menuntut ilmu, dia dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Malaikat membentangkan sayap dia. Makhluk-makhluk Allah yang dia maknanya sekeliling dengan dia, termasuk ikan-ikan di lautan, memohon ampun untuk dia.
Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, orang yang rajin menuntut ilmu ini, yang rajin hari kuliah, yang sentiasa mulazamah kataan Arab mana sentiasa dipanggil apa? Istiqamah dengan majlis ilmu ini. Tak kiralah majlis itu mengaji akidah, mengaji fiqh, mengaji fadilat-fadilat amalan ke, ataupun tuan-tuan yang biasa mengaji Quran, memahirkan bacaan Quran, itu semua majlis ilmu. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, kita akan dihadiahkan oleh Allah Ta'ala dengan husnul khatimah, mati yang baik. Mati yang baik. Tuan-tuan sekalian, kehidupan kita di dunia ini sangat singkat, dan kehidupan yang panjang itu selepas mati. Tak tahulah berapa lama kita akan duduk dalam kubur. Kalau dunia ini masih ada selepas kita mati 10,000 tahun lagi, maknanya kita akan duduk dalam kubur 10,000 tahun. 10,000 tahun ini nak banding dengan umur kita di dunia 60 tahun dulu, tak ada apa dengan 1000 tahun. 10,000 tahun kita akan duduk dalam kubur nanti, sangat lama. Kemudian nanti bila kita bangkit dari kubur nanti, selama-lamanya kita akan di sana. Maka sebab itulah kebahagiaan yang kita kena fikirkan sungguh-sungguh, bukan kebahagiaan di dunia ini. Kebahagiaan di dunia ini, tuan-tuan sekalian, bahagia macam mana kita sekalipun, penghujungnya adalah mati. Penghujungnya tua, penghujungnya sakit, mata pun takkan nampak lagi, telinga pun tak dengar lagi. Sebab itu kebahagiaan yang sebenarnya yang kita sama-sama nak kena cari adalah kebahagiaan apabila kita berada di alam sana nanti. Dan sebagaimana kita sedia maklum dalam hadis yang selalu sangat kita dengar, dia dan satu saja yang akan bersama dia, menemani dia di sana. Dia akan bersama dengan dia ketika mana dia masih dihantar ke kubur itu. Keluarga masih bersama, harta masih bersama. Maknanya orang tak faraid lagi mana belum. Orang tak ambil lagi harta kita, orang tak bahagia lagi. Menurut tadi setiap amalan yang kamu buat untuk taat kepada Allah, maka dia adalah zikir. Sedekah sebagai contoh, sedekah. Nabi pernah tanya, siapakah di kalangan kamu harta waris-warisnya lebih dia sukai daripada harta dia sendiri? Maka lalu para sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada mana-mana di kalangan kami ini, melainkan harta dialah yang paling dia sonok. Harta waris kita bukan sonok, walaupun harta anak kita, harta daripada ayah kita, bukan harta kita. Bila nak guna kena minta. Lalu Nabi kata, kalau begitulah jawapan kamu, harta kamu ialah harta, bukan yang kamu simpan. Boleh faham? Harta kamu yang sebenar, yang yusful ma'unah, sedekah kamu akan memadamkan neraka, akan memadamkan dosa yang kita Allah sekalian. Maka hidup kita di atas muka dunia ini, marilah kita banyak buat beramal. Mulakan dengan fardu, jaga sembahyang fardu, puasa, zakat dulu. Lepas tu barulah tengok ada lebihan lagi, barulah kita bersedekah. Dan termasuk juga tuan-tuan sekalian, dalam masalah pemberian ni, kenduri dia beri makan. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan salatun darajat, 3 perkara yang kalau kamu buat, Allah Ta'ala akan angkat darjat kamu. Salah satunya Nabi sebut it'amut ta'am, memberi makan orang lain. Yang lain selain daripada itu, dan memberi makan yang disebut. Kemudian kamu memberi salam. Dan yang ketiganya, kamu bangun malam, bangun sembahyang malam pada ketika orang lain sedang tidur. Ini salah satunya ta'am. Jadi bukan kita buat dia dengan ta'ala, supaya dia jadi pahala untuk kita di akhirat nanti. Kita bagi makan kucing, jadi angin tak kucing, beri makan kucing. Kucing ni dia bukan macam kebau ni boleh juga. Dia guna untuk bajak atau orang dulu lah, sama ada tak guna. Kucing ni dia memang hidup dengan manusia, umur belas. Jadi Allah Ta'ala mengampunkan seorang hamba-Nya
Manusia kerana dia bersimpati dengan anjing, dia bagi minum anjing yang dahaga. Lalu Nabi kata Allah Ta'ala memberi pahala kepada dia, Allah mengampunkan dia, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat satu persoalan yang biasa kadang-kadang kita tanya, kita ni macam mana Allah Ta'ala pandang kita? Kita ni Allah Ta'ala tengok kita ni macam mana? Allah ingat dalam kita, Allah Ta'ala sayang saja perbuatan yang tuan-tuan membuat untuk taat kepada Allah. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, dia adalah zikrullah, apa saja. Fazkuruni azkurkum. Jadi persoalan sekarang ini bukan Allah Ta'ala, persoalan saling kita. Kita tak ingat Allah Ta'ala. Fazkuruni azkurkum. Maka kamu sekalian ingatlah kepada azkurkum, saya aku akan aku mengikut sangkaan hamba-Ku terhadap-Ku, kata Allah. Sebab tu kita ni bila-bila masa pun kena sangka baik dengan Allah Ta'ala. Jangan ada langsung sangkaan buruk. Terutama sekali apabila kita dah tua dan kita berada dalam hadis kursi ini, Allah Ta'ala sebut, aku, kata Allah, inda zanni abdi bi, aku melihat sangkaan hamba-Ku kepada aku, wa ana ma'ahu, sama. Kita sebut Allah subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Kalau lepas semayang adalah semayang pula, kita segan daripada mula takbir Allah salam. Bermacam-macam bentuk zikir kita sebut. Allah Ta'ala sedang sebut nama kita di khalayak. Khalayak ni makna depan orang ramai. Allah akan sebut kita di depan khalayak lebih baik lagi. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, jangan lagi beroja. Tapi sebenarnya dia bukan mati saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia semua jenis musibah, semua jenis benda berlaku dekat kita ni, benda ataupun kawan-kawan kita, keluarga kita, ataupun nak mendengar terbit daripada mulut kita itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok insiden berlaku, inna lillahi wa inna ilaihi, kebakaran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang disebut oleh Allah, lakum bisyari minal khawf, dengan sesuatu daripada ketakutan, wal ju', dan juga kelaparan, wa naqsin, dan kekurangan, minal amwal, daripada harta. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah kabar gembira kepada orang sabar. Sampaikan oleh Muhammad. Surga, masuk surga itu pun dah besar dah. Masuk surga, dalam surga tu tambah sekian, Allah Ta'ala akan bagi kita dengan maknanya nikmat yang lebih daripada mana-mana nikmat yang pernah diperolehi oleh sultan atau mana-mana raja dalam dunia. Tapi yang sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma'idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ahli surga pada hari itu, kata Allah, berseri-seri, bercahaya. Nadhirah itu bercahaya, berseri-seri. Wajah-wajah ahli surga pada ketika itu. Kenapa? Sebab kata Allah, ila rabbiha nadhiratun, kerana memandang kepada Tuhan. Itu kita bayangkan macam mana atas muka dunia ini kita ni di antara perkara yang mengagumkan kita itu apabila benda itu cantik. Tengoklah minat masing-masing. Ada orang dia suka bunga, dia tengok bunga cantik itu, dia memang tak boleh pergi ke mana, kaki tak berganja. Ada orang di antara makhluk dengan Allah Ta'ala ini ialah cahaya. Dan bila Allah Ta'ala buka tabir cahaya itu, maka pada ketika itulah semua ahli syurga akan memandang, melihat kepada Allah Ta'ala. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dijaga Allah Ta'ala sekalian, iaitu hadis yang pertama yang kita baca pada pagi ini berkenaan dengan zikrullah. Kemudian tuan-tuan sekalian, dia akan menjadikan hati bersih, menghadap Allah dengan hati yang bersih.
Kalau yang orang lelaki ni dia bubuhlah minyak rambut apa pun, ujung-ujungnya tetap putih juga. Rambut putih, janggut putih. Nah. Tapi satu benda yang kita nak kena jaga, tuan-tuan sekalian, sihat macam mana sekalipun, ujung pasti akan mati. Dan pasti akan menjadi tanah juga. Tapi ada dalam tubuh kita ini suatu benda yang dia tak akan mati, dan dia akan menghadap Allah Ta'ala dengan dia tu. Itu dipanggil apa? Ruh. Orang Melayu kata jiwa. Kita biasa guna bahasa jiwa raga. Jiwa duduk dalam raga. Jiwa raga dia panggil. Saya menyerahkan jiwa dan kepada dia. Itu makna serah habis semua penuh lah. Jadi tuan-tuan sekalian, raga ni tubuh luaran kita. Jiwa ni yang dalam. Sebalik itu dia panggil jiwa kita. Nanti bila kita mati nanti, sekarang ni jiwa dan raga ni dia bersekali. Tuan-tuan sekalian, bermakna pusat kepada ruh pun tak mati. Jadi sekarang ni pusat kepada ruh tu apa dia? Pusat kepada ruh tu. Kalau tadi pusat, maka tidak kamu dengan Nabi yang diutuskan kepada kamu. Apa amalan kamu? Jadi tuan-tuan sekalian, sekarang ni pun kita boleh tanya dah. Tanya hati kita, siapa Tuhan kita? Hati kita jawab, siapa lagi kalau bukan Allah Ta'ala? La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Itu akidah kita. Kita tanya pula hati kita. Hati, siapa Rasul yang diutuskan kepada kamu? Hati kita jawab, Muhammadun Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau hati kita di sini dah jawab begitu, nanti dalam kubur nanti pun dia akan jawab begitu. Bahasa Nabi guna bahasa baina asba'in min asadur rahman. Hati manusia ni berada di selah jari-jari Tuhan yang Maha Rahman. Dalam pengertian hati manusia sendiri, bila berdoa jangan lupa diri sendiri. Dan kita sama-sama berdoa lah supaya kita dan juga dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.